Ini satu lagi. Betulkah dukhan, ad-dukhan berlaku pada 15 Ramadan 1441? Mengarut belaka. Apabila dukhan ini turun, setiap manusia akan melihat dukhan itu. Itu maksud dukhan ni mubin. Mubin itu jelas, bermaksud jelas. Apa maksud jelas? Kata ulama tafsir, jelas itu bermaksud semua orang akan tengok. Islam dan tidak Islam akan tengok, Islam dan bukan Islam akan terkena dengan dukhan itu. Inilah dukhan. Apabila terkena dukhan itu kepada orang yang bukan Islam, sehingga boleh memekakkan telinga mereka, bergegar otak mereka. Seksa tuan-tuan. Kata Sayyidina Huzaifah, dukhan itu akan turun selama 40 hari. Sayyidina Huzaifah sebut. Dan apabila dukhan itu terkena orang yang beriman, orang Islam, maka dia akan terasa seperti sesema saja. Demam ringan ataupun sesema. Itulah dukhan. Kemudian dia hilang selepas berapa puluh hari. Antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah yang sebut 40 hari. Dua, Pak Rusdi. Ustaz, di medsos sedang banyak beredar tentang hadis menjelaskan suatu peristiwa yang akan terjadi jika Ramadan tahun ini pertengahannya Ramadan jatuh pada hari Jumat. Mohon penjelasannya. Buka-buka ala Republika. Saya sudah kirim ke Republika. Coba cari tulisan Ustadz Abdul Somad di Republika. Ini saya bacakannya. Pada tanggal 15 Ramadan, malam Jumat akan terjadi kejutan. Tiupan sangkakala. Membangunkan semua orang yang tidur malam Jumat itu. 15 Ramadan. Mengejutkan orang yang terjaga. Kita malam ini berapa Ramadan? 14. Berarti besok malam. Besok malam, 15 Ramadan, akan ada kejutan, akan ada tiupan. Semua yang tertidur besok malam terjaga. Semua perempuan-perempuan besok akan keluar dari tempat pingitannya. Biasanya perempuan apapun yang terjadi dia diam dalam. Tapi besok keluar. Kalau perempuannya keluar, apalagi laki-laki. Dan akan terjadi zalazil, gempa yang banyak. Di mana hadis ini? 3. 1 dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hamad. 2 riwayat Abu Abdullah Al-Hakim. 3 Abu Nu'aim dalam kitab Akhbar Al-Asbahan. Apa komentar ulama tentang hadis ini? 3. Yang pertama, Imam Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir juz 4 halaman 52, hadis ini tidak ada sanadnya, periwayatnya tidak siqah, tidak diriwayatkan dari riwayat yang kuat. 2. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at juz 3 halaman 191, hadisun maudhu', hadis palsu. 3. Imam Az-Zahabi, hadisun maudhu', hadis palsu. Sudah di-share beberapa hari yang lalu di Republika Online. Ad-dukhan akan berlaku kerana dukhan sebut dalam hadis, sebut dalam ayat Quran, tapi tak sebut tahun berapa. Rentetan berlaku perkara akhir kiamat, dipanggil asyratus sa'ah. Dalam kitab-kitab hadis dia ada tentatif dia. Dia tak sebut tahun, tadi tentatif tu ada. Mana berlaku dulu? Imam Mahdi datang dulu. Lepas Imam Mahdi berperang dengan tentera Yahudi laknatullah. Lepas tu kalah tentera Yahudi laknatullah. Lepas tu datang Dajjal. Selepas Imam Mahdi memimpin dunia dalam keadaan keadilan. Kemudian terbit pula Dajjal. Dia tak boleh Dajjal dulu baru Imam Mahdi. Ikut tertib dalam hadis, jangan pandai-pandai. Faham? Ikut Nabi sebut. Lepas terbit Dajjal, menyesatkan ramai orang Islam lari ke Mekah, lari ke Gunung Ganang. Kemudian datang pula Nabi Isa AS membunuh Dajjal. Dia ada aturan. Kemudian terbit dukhan, asap daripada celah-celah lubang-lubang bumi sampai gelap habis satu bumi. Cukup setakat itulah yang dalam hadis. Mugibuh pula 1441. Faham? Ini sudah masuk campur urusan Tuhan. Soalan seterusnya. Tadi nak datang tadi saya tengok video tu berapa minit tu. Cerita tentang dukhan. Bahawa ada hadis Nabi
yang menyebutkan dukhon ini akan berlaku bila dia kata apabila pertengahan Ramadan jatuh hari Jumaat. Ustaz ni sebut dukhon akan berlaku apabila pertengahan Ramadan 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Maka kata beliau 10 tahun yang lalu dan 10 tahun akan datang tak ada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumaat, tidak ada, kecuali pada Ramadan yang akan nak datang ni, iaitu Ramadan 1441. Dan kemudian beliau sebut wallahu alam, itu andaian, analisa sahaja. Orang viral video tu sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu, dukhon ialah salah satu daripada tanda kecil ke tanda besar kiamat? Tanda besar kiamat. Sebelum berlaku dukhon, dia akan berlaku tanda-tanda kiamat yang lain, tanda-tanda besar kiamat yang lain dulu. Antara tanda besar kiamat yang paling awal ialah Dajjal. Dah berlaku ke Dajjal? Belum. Yang tu je. Nombor dua, ulama yang membahaskan hadis-hadis akhir zaman menyebutkan bahawa 10 tanda besar kiamat ini mereka meletakkan 3 daripadanya adalah serangkai, bermaksud iaitu dukhon, dabah dan terbit matahari di sebelah barat. 3 ni duduk di serangkai. Jumhur ulama bersepakat, ramai di kalangan ulama tabi'in bersepakat, ketiga-tiga ini berlaku hampir dengan kiamat, paling dekat dengan kiamat. Bermaksud mesti berlaku dulu Dajjal, mesti berlaku dulu kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan nampak tak? Dua tu cukup dah. Dua dalil itu sudah cukup kan? Dia sebenarnya yang berita dukhon tu dulu pun pernah disebut dah. Dulu ni pernah viral dah, berapa belas tahun yang lalu. Viral dah, tajuk yang sama juga kan? Tajuk yang sama juga. Sebab tu kena tengok berdasarkan hadis sahih dukhon itu apa. Jadi ulama bersepakat 3 serangkai ini akan berlaku dekat-dekat dengan kiamat. Seandainya pada waktu pagi itu matahari terbit di sebelah barat, petang itu keluar dukhon. Ataupun kata para ulama, kalaulah pagi itu keluar dabah, dia 3 serangkai, petang itu berlaku dukhon, esok itu berlaku yang satu lagi. Dia pun 3 serangkai, 3 beradik. Yang ketiga-tiga ini akan berlaku dekat dengan kiamat dan berdekatan di antara satu sama lain. Dan dukhon ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, tanda kiamat yang dukhon ni disebutkan oleh Allah dalam Quran. Di dalam surah Ad-Dukhan, balik buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Dukhon ialah kepulan asap yang tebal. Allah sebut dalam Quran, tunggulah wahai Muhammad, fartaqib. Fartaqib ni tunggulah, fi'il amar, arahan. Fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta. I'rab dah. Anta tu Nabi Muhammad. Akan sampai satu hari nanti wahai Muhammad,
turun kepulan dukhan, asap tebal. Asap itu bila turun, yamla'u ma bainas samai wal ard, tutup seluruh muka bumi dan langit. Tuan-tuan, ini belum kiamat, dekat-dekat dengan kiamat. Ada tak orang beriman waktu tu? Masih ada. Belum kiamat, orang beriman ketika itu masih ada. Apabila dukhan ini turun, meliputi, dia memenuhi seluruh muka bumi dan langit, penuh, yamla, penuh, maka dia terkena kepada tubuh badan orang beriman dan juga tubuh badan orang kafir. Apabila dukhan ini turun, setiap manusia akan melihat dukhan itu. Itu maksud dukhan ni mubin. Mubin itu jelas, bermaksud jelas. Apa maksud jelas? Kata ulama tafsir, jelas itu bermaksud semua orang akan tengok. Islam dan tidak Islam akan tengok, Islam dan bukan Islam akan terkena dengan dukhan itu. Inilah dukhan. Apabila terkena dukhan itu kepada orang yang bukan Islam, sehingga boleh memekakkan telinga mereka, bergegar otak mereka. Seksa, tuan-tuan. Kata Sayyidina Huzaifah, dukhan itu akan turun selama 40 hari. Sayyidina Huzaifah sebut. Dan apabila dukhan itu terkena orang yang beriman, orang Islam, maka dia akan terasa seperti selsema saja, demam ringan ataupun selsema. Itulah dukhan. Kemudian dia hilang selepas berapa puluh hari. Antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah yang sebut 40 hari, kemudian dukhan itu akan hilang. Itulah dukhan yang akan berlaku, dan dia menafikanlah keadaan yang disebutkan oleh yang disebarkan itulah video yang disebarkan. Jadi bila kita dapat hadis yang sahih, ayat Quran yang menceritakan dukhan ni berlaku bila, apa semua yang saya sebutkan tadi, membuatkan kita tahulah yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar ataupun yang kurang tepat. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan, untuk malam ni, sebelum saya terlupa, saya nak ambil kesempatan untuk ingatkan satu perkara, iaitu ada beberapa page page yang guna nama saya sebut malam ni ada 3. Yang pertama, friends who like Ustaz Muhammad Wadi Anwar Ayub. Jumlah follower dia 241,000. Ni orang panggil apa? Insta ke apa ni? Insta ke Facebook ke ni? FB. Ni FB, bukan SB no? FB. Yang kedua, yang menggunakan nama saya Ustaz Wadi Anwar Fans Club, ada 209,000. Nombor 3 ada Ustaz Wadi Anwar Fans, 257,000. Semua sekali lebih kurang 700,000 lah. Ketiga-tiga ini tidak mendapat izin saya. Saya tak pernah sebut ni, banyak tahun dah. Malam ni baru saya nak sebut, sebab selepas saya melihat video-video yang diupload itu, saya tak setuju lah. Ada yang tak sahih. Jadi orang kan kata kat saya, prinsip saya, kami diajar oleh para ulama kami di Syria, saya mengutarakan yang sahih. Manhaj kami mengajak, mendidik, mentarbiah ummah takat yang mampu ni kan. Saya akan berpandukan kepada huraian. Kalau Quran berdasarkan tafsiran para ulama, At-Tabari, Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir, saya mesti rujuk dulu untuk bercakap
kalau hadis Imam Nawawi Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, ataupun Imam Ibn Hajar, dan hadis-hadis lain yang mesti dihurai dahulu, saya takkan cakap daripada otak saya, tak ada. Nah, jadi saya tengok makin hari makin banyak video-video yang memang tidak tepat, maklumat yang tak tepat yang diupload masuk dalam fans ni yang menggunakan nama saya ni. Maka saya mengarahkan pada malam ni untuk ubahlah, ubah nama, sebab follower dapat ramai dah, ambil kan, saya tak minta kan, saya tak perlu pun, dah dapat ramai dah, ubah nama. Memang niat baik, tahu niat masing-masing ni insya-Allah baik kan, ketiga-tiga ni insya-Allah niat yang baik. Cuma kadang bila masukkan maklumat yang tak tepat tu, dia ada banyak implikasi kan, dan undang-undang macam-macam. Nanti yang saya nak kena jawab secara undang-undang pun ada implikasi dia, yang secara syariat Islam pun ada kesan dia yang saya nak jawab di hadapan Allah SWT. Maka saya minta yang buat 3 page ni untuk ubah nama, tak apa dah, lepas tu teruskan kan, lepas tu nak upload apa pun nak upload lah kan, tengok dulu isi kandungan dia, ketika tepat baru kita kongsi bersama video tersebut. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,